Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais. Nurse, doktor, guru, petugas kesihatan, tentera, bekas tentera, pemandu lori, juru terbang, security guard, polis, pelajar, suri rumah, peniaga daripada Malaysia, daripada Brunei, daripada Singapura, daripada Indonesia, daripada Dubai, Mesir, Australia, Jerman. Semua ni di antara yang telah berjaya membuang lemak, menguruskan badan sampai ada yang dah berjaya dapat six pack melalui program viral buang lemak daripada rumah iaitu program Lemak Tulin. Lemak Tulin kembali untuk tahun 2022, tahun yang ketiga. Banyak penambahbaikan yang telah dibuat tapi masih mengekalkan metod asal iaitu saya akan guide dan bantu korang untuk buang lemak, untuk kurus, buat body transformation tanpa menggunakan sebarang alat senaman, produk dan juga apa-apa suplemen. Harga masih sama RM89 dan satu-satunya program kurus yang menawarkan money back guarantee. Metod yang digunakan sesuai untuk semua peringkat umur, tak kira lelaki ataupun perempuan, dan takkan ganggu rutin harian korang. Tak kira apa pekerjaan korang sekalipun. Lebih 8,000 orang pernah join Lemak Tulin. Semua telah berjaya 100% success rate. Dan korang boleh lihat sendiri hasil dia seawal 7 hari sahaja. Untuk bulan Januari kita hanya ada 2 batch sahaja. Jangan buang masa. Korang boleh klik link dekat bawah untuk daftar sekarang. Masa terhad, slot terhad, jangan terlepas. Jadi tunggu apa lagi? Jom join program Lemak Tulin. Kalau aku jumpa YouTuber ni aku tumbuk kot. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat datang, selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia iaitu Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya betul-betul, insya-Allah, alhamdulillah. Untuk korang-korang yang baru tengok video ni, yang mungkin baru sampai dekat channel YouTube Rais Hamid Aris TV ni, bolehlah tekan butang subscribe dan jangan lupa tekan butang loceng untuk notification sekiranya ada video yang latest, yang terkini. Korang akan menjadi yang pertama untuk tengok video dalam channel YouTube Rais Hamid. InsyaAllah jangan lupa tekan butang subscribe. Ada somebody DM aku dan forward satu link video daripada YouTuber Indonesia iaitu Kilas Dunia. Video ni baru jadi upload pada 9 Disember 2021 yang lepas dengan tontonan sekarang ni dah 52,000. Tajuk video ni adalah berita terkini. 5 negara ini siap gempur Malaysia. Serius lah, 5 negara nak attack Malaysia. Kan, gempur tu attack lah kan, serang. 5 negara ni nak serang Malaysia, siap sedia nak serang Malaysia. Serius lah. Tak apa, kita tengok dulu video ni, kita akan go through dan kalau ada sebarang orang kata salah fakta ke kekeliruan ke, aku akan cuba jelaskan yang mana aku tahulah. Lima negara konflik dengan Malaysia soal perbatasan. Soal perbatasan, maknanya pasal sempadan lah ni. Okey. Negeri jiran Malaysia kini tengah bersih tegang dengan pengikut Kesultanan Sulu, Filipina untuk merebutkan daerah Sabah Sarawak. Untuk mempertahankan wilayahnya, Malaysia mengerahkan pasukan elitnya dan jet tempurnya setelah beberapa kali digempur pengikut Sultan Sulu. Sultan Sulu. Yang tu aku dah buat video berpendapat selama ini Malaysia telah menyewa Sabah dan Sarawak seharga RM5,300 saban tahun. Namun kali ini dia menuntut Malaysia segera mengembalikan daerah itu kepada Kesultanan Sulu dan memberikan ganti rugi atas segala kerusakan dan klaim selama ini. Pasal tuntutan Sabah oleh Kesultanan Sulu tu, aku dah buat video panjang lebar, dah terangkan sejarah apa semua dan kenapa Kesultanan Sulu ni menuntut Sabah dan juga kenapa Sabah adalah hak mutlak Malaysia. Korang boleh tengok video tu, aku letak link dekat description. Bukan kali ini saja Malaysia bertikai soal perbatasan. Masih lekang dalam ingatan bagaimana jumawanya Malaysia saat berhasil mengambil Pulau Sipadan dan Ligitan dari Indonesia pada tahun 2002 silam. Sengketa bukan hanya terjadi antara Malaysia dan Indonesia atau Malaysia Filipina, pada kenyataannya Malaysia juga beberapa kali merebut wilayah dengan negara-negara lainnya. Okey. Berikut adalah negara-negara tersebut. Malaysia versus Thailand. Malaysia versus Thailand. Thailand nak serang Malaysia. Wilayah Teluk Thailand adalah konflik perbatasan yang paling cocok dan mencolok antara negeri Gajah Putih dan negeri jiran ini. Saat itu Thailand mengklaim bahawa wilayahnya membentang hingga Kuala Tabar, Kolosin Island sampai ke Kokra yang didasarkan dari perjanjian Anglo-Siamese Treaty tahun 1909.
Namun Malaysia tidak terima. Menurutnya, daerah Kolosin Islat tidak dihitung menjadi wilayah Thailand jika dihitung dari batas terluar pantai. Sengketa ini berakhir dengan damai lewat MOU, bahkan keduanya berkomitmen melakukan pengembangan dan eksplorasi terhadap daerah yang dulu mereka sengketakan. Namun satu sengketa perbatasan antara dua negara belum sepenuhnya tuntas. Sengketa ini muncul pada tahun 1909, namun hingga kini negosiasi masih berlangsung alot. Pemerintah Malaysia menganggap bukit yang terletak di antara dua negara merupakan hulu dari Sungai Golok, seyogyanya milik Malaysia. Alasannya pun sederhana, Malaysia berkilah bahwa sulit bernegosiasi dengan Thailand karena kondisi geografis Bukit Jeli telah berubah dari sebelumnya. Yang kedua, Malaysia. Kejap. Malaysia konflik dengan Thailand Aku rasa isu persempadanan Malaysia dengan Thailand ni tak ada masalah. Sebab apa? Admin video ni sendiri cakap, dia punya rundingan tu masih terus dijalankan dalam suasana yang aman. Jadi celah mana yang tiba-tiba kata Thailand nak serang Malaysia ni? Kau jangan mandai-mandai Dan aku rasa sekarang ni Malaysia dengan Thailand dua-dua dah bersetuju untuk memberikan kerjasama, terutamanya dalam orang kata mengawal keselamatan persempadanan lah dekat Sungai Golok tu. Jadi tak ada isu pun sebenarnya. So celah mana yang tiba-tiba kata Thailand nak serang Malaysia ni? Malaysia versus Brunei. Perselisihan perbatasan juga terjadi dengan Brunei Darussalam, kendati punya kedekatan budaya, namun sengketa perbatasan yang semakin berlarut membuat hubungan keduanya merenggang sehingga tabu untuk membicarakan masalah perbatasan di kedua negara ini. Salah satunya daerah Limbang. Daerah ini pada mulanya dikendalikan oleh Kerajaan Sarawak, kemudian diklaim oleh Brunei karena sebenarnya secara geografis wilayah merupakan milik Brunei. Tak terima akhirnya untuk menegaskan kepemilikan Malaysia memasukkan daerah ini ke petanya pada tahun 1979. Negosiasi pun berjalan alot sampai akhirnya Malaysia tetap menganggap daerah ini sebagai miliknya. Hal itu ditandai oleh penandatanganan The Exchange of Letters pada 16 Maret 2009 oleh Sultan Hassan Bolkiah dan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi. Sengketa lainnya datang dari perairan Brunei dan Malaysia berdasarkan zona ekonomi eksklusif dalam keputusan Dewan Internasional 1958. Wilayah zona ekonomi eksklusif melingkupi selatan perairan selatan Borneo. Namun di tahun 79 justru Malaysia mengeluarkan batas teritorial yang merupakan wilayah ZEE milik Brunei. Tak terima, di tahun 2003 kapal perang Brunei mengusir kapal pengolah minyak dari tempat ini dan sebagai balasan Malaysia mengirim angkatan laut untuk memblokade kapal perang Brunei. Brunei semakin sering melakukan patroli hingga tidak ada lagi kapal menggali minyak. Untuk Brunei pula, yang ni kalau nak cakap Malaysia dengan Brunei nak perang besar, Brunei nak serang Malaysia tu memang, kalau aku jumpa YouTuber ni aku tumbuk kot. Memang terang-terang apa yang dia cakap tu memang orang kata benda yang diada-adakan lah dari segi ketegangan tu. Memang betul ada orang kata tuntutan Malaysia, tuntutan Brunei dan sebagainya. Tapi mengikut research yang aku dah buat pada 16 Mac 2009, ada keluar berita Brunei dah gugurkan tuntutan ke atas Limbang. Jadi isu tu dah settle. Kalau nak kata isu yang pertendihan sempadan tu pula, baru-baru ni pada 5 April 2021, Malaysia Brunei setuju segerakan rundingan sempadan. Malaysia dan Brunei terus menegaskan untuk tidak melakukan sebarang aktiviti pembangunan di kawasan yang masih dikaji. Malah kedua negara turut bersetuju kerja-kerja tinjauan dipercepatkan, terutama melibatkan kawasan keutamaan dan berkepentingan bagi rakyat kedua negara. Baru je jumpa hari tu, celah mana kau tiba-tiba cakap Brunei nak serang Malaysia ni? Kau jangan nak pandai melaga-lagakan orang lah. So, Malaysia Brunei tiada apa. Tiga adalah Malaysia versus Filipina. Malaysia versus Filipina. Selain bersengketa dengan Kesultanan Sulu terkait daerah Sarawak dan Sabah, Malaysia dan Filipina juga pernah sebelumnya bertikai soal Pulau Spratly. Pulau Spratly diklaim Filipina sebagai miliknya, namun bukan hanya Filipina, Taiwan, Malaysia, Brunei juga turut memperebutkan pulau ini. Klaim kepemilikan Malaysia tersebut berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Seas 200 nautical mile. Dengan dasar aturan itu, mereka pun memasukkan pulau ini ke dalam peta nasional mereka. Sedangkan Filipina mengklaim Spratly Island atau yang dikenal dengan Pulau Kalayan didasarkan dari letak geografisnya. Tak mau diklaim sembarangan, Filipina pun mengeluarkan dekret Presiden Ferdinand Marcos pada 11 Juni 1978. Kemudian, klaim ini diperkuat dengan The Philippines Archipelagic Baselines Act Filipina yang ditandatangani oleh Gloria Macapagal Arroyo pada 11 Maret 2009. Satu lagi masalah video ni, dia cerita pasal Malaysia dengan Filipina, tapi dekat video tunjuk Presiden Jokowi lah, tunjuk Mak Sabu lah.
Kau cerita pasal Malaysia dengan Filipin, kau tunjuklah Filipin dekat video ni. Ini kau punya video ni duk ulang tunjuk kapal perang, tunjuk itu, tunjuk ini, tunjuk ketenteraan apa semua. Ni sengaja nak mengapi-apikan je ni. Okey, aku nak cerita sikit pasal tuntutan Pulau Spratly ni kan. Betul, memang Malaysia ada tersenarai dalam negara-negara yang menuntut Kepulauan Spratly ni. Tapi jangan dilupakan, bukan Malaysia sahaja. Kenapa nak bangkitkan Filipin dengan Malaysia je? Sedangkan China, Taiwan, Vietnam pun merebut juga Kepulauan Spratly ni. Dan pertikaian yang lebih besar adalah di antara Filipin dengan China. Sampai tahap China ni dia kacau bot-bot cari gali Filipina yang ada dekat Kepulauan Spratly ni. So pertikaian tu lebih besar lah di antara China dengan Filipin ni. Tapi aku pelik lah kenapa YouTuber daripada Indonesia ni nak bangkitkan Malaysia dengan Filipina je kalau nak cakap pasal Kepulauan Spratly ni lah. So kita teruskan lagi. Dengan mana pula yang nak serang Malaysia ni? Aduh. Selanjutnya adalah Malaysia versus Singapura. Malaysia Singapura. Okey, dah tahu dah, batu putih. Hubungan bilateral antara Singapura dan Malaysia terbilang rumit. Salah satunya soal permasalahan perbatasan di Petra Branca atau Pulau Batu Putih. Pada awalnya, komplain datang dari Malaysia soal klaim Petra Branca oleh Singapura. Malaysia pun membawa bantahannya ke meja Mahkamah Internasional di Hamburg pada 4 September 2003 lalu. Batu Putih yang terletak di Selat Singapura dan Tenggara Johor Malaysia akhirnya jatuh ke tangan Singapura dengan dasar teritorial perairan pada tanggal 23 Mei 2008. Aku rasa satu Malaysia lah tahu kes pasal Batu Putih Malaysia dengan Singapura ni kan. Sebenarnya dah ada dah keputusan daripada ICJ pada tahun 2008 di mana Pulau Batu Putih ni telah dideklar memang hak milik Singapura. Namun batuan tengah atau middle rocks yang orang kata jarak ada lebih kurang 1 kilometer je daripada Pulau Batu Putih ni telah diisyarkan sebagai hak Malaysia. Walau bagaimanapun ada berita yang keluar juga baru-baru ni yang Malaysia tetap akan meneruskan rundingan ataupun rayuan ke atas Pulau Batu Putih ni. Bukan nak serang rundingan ataupun rayuan dekat ICJ. Sebab bagi Malaysia dan Singapura sendiri, isu keselamatan yang perlu diutamakan. Jadi apa yang Malaysia buat adalah dia nak meneruskan kajian persempadanan lah dekat Pulau Batu Putih tu dan insyaAllah akan dipanjangkan dekat ICJ. Tak ada istilah nak perang-perang tiba-tiba nak hantar askar. Tiada. So kita teruskan. Aku rasa ni yang last kali kot. Malaysia dengan Indonesia. Aku minat kumpulan Peter Pan Noah. Macam mana boleh gaduh? Berikutnya Malaysia versus Indonesia. Konflik perbatasan antara Indonesia dan Malaysia terjadi di Laut Sulawesi. Keduanya mengklaim Pulau Ambalat, Sipadan dan Ligitan sebagai miliknya. Sengketa perbatasan ini berawal pada tahun 1969, negosiasi pun terus berlangsung alot. Saat itu Indonesia berargumen bahwa pulau ini milik Indonesia dengan dasar dia cakap tadi negotiation ataupun dia punya rundingan tu berlaku secara aman. Okey, dengar. Dia sendiri cakap aman. Tapi kenapa tajuk bubuh 5 negara siap gempur Malaysia? Jika menarik garis lurus dan memajukan koordinat 4 derajat, maka arah utara lewati Pulau Subatik hingga ke Pulau Subatik, sedangkan Malaysia mengklaim wilayah teritorial jika ditarik garis dari lintang selatan, maka 2 pulau itu masuk ke dalamnya. Klaim ini disahkan sendiri dengan memasukkan 2 pulau tersebut ke peta Malaysia pada tahun 1979. Indonesia pun protes. Sengketa perbatasan ini dibawa ke Mahkamah Internasional pada 17 Desember 2002. Mahkamah Internasional memutuskan Pulau Ambalat, Sipadan dan Ligitan milik Malaysia dengan dasar sejarah pulau itu Malaysia terlebih dulu mengurusnya sejak zaman kolonial. Persoalan ini sebenarnya masih belum selesai, apalagi Mahkamah Internasional tidak memutuskan ini di sudut pandang kekayaan alam yang dimiliki 3 pulau tersebut. Sebelumnya, keduanya juga sama-sama telah melakukan eksplorasi minyak di Ambalat. Indonesia misalnya melalui perusahaan minyak Italia, Eni, di tahun 99, sedangkan Malaysia dikelola oleh Petronas. Konflik perbatasan juga sempat memicu tensi keduanya dengan insiden 2 kapal perang saling berhadap-hadapan. Selain itu, 3 pulau tersebut ada juga Tanjung Berakit, Bintan. Hal itu bermula dari nelayan Indonesia yang ditangkap di Tanjung Berakit karena dianggap masuk wilayah Malaysia. GPS yang dijadikan rujukan mereka menunjukkan wilayah tersebut masuk ke dalam kota tinggi Johor. Mereka pun menahan para nelayan.
Baik Indonesia dan Malaysia sama-sama belum memutuskan wilayah ini. Indonesia mengatakan bahwa perbatasan di wilayah ini masih mau dibicarakan, namun Malaysia justru mengklaim wilayah ini menjadi miliknya dengan dasar aturan teritorial tahun 79 yang sebenarnya tidak cukup kuat. Dan Presiden meminta kasus Sipadan Ligitan tak terulang. Presiden mengatakan kekalahan dalam kasus sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan dengan Malaysia karena Indonesia kurang intensif memperhatikan kedua pulau itu. Dia mengingatkan agar kasus pengklaiman pulau. Nampak Presiden Indonesia sendiri mengakui orang kata Indonesia tak dapat menang dekat ICJ untuk tuntutan yang apa benda itulah Pulau Sipadan dengan Ligitan tu kerana Indonesia sendiri orang kata tak dapat nak meninjau secara intensifnya dekat kawasan pulau-pulau yang disebutkan itulah. Jadi Indonesia sendiri dah akur dengan keputusan ICJ. Jadi apa yang Mamat ni nak api-apikan lagi? Negara lain tak terulang lagi. Presiden mengingatkan dalam sengketa dua Pulau Sipadan dan Ligitan, Indonesia kalah dengan Malaysia. Alasannya, karena Malaysia dianggap lebih eksis keberadaannya di pulau itu sebab Malaysia menjaga kedekatan dengan Sipadan dan Ligitan dibandingkan Indonesia. Karena itu, Indonesia harus mengambil pelajaran dari kasus tersebut, caranya dengan mengembangkan kebijakan dan program khusus untuk penduduk pulau terluar. Peraturan Presiden tentang pengelolaan pulau-pulau kecil terluar sudah diterbitkan, namun dari sekitar 17.000 kepulauan, masih banyak pulau yang tidak memiliki nama. Dan ini berbahaya jika ada negara lain yang mengklaim itu dengan alasan nenek moyangnya. Jadi kepada semua penonton-penonton YouTube baik dekat Malaysia ataupun Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei, dekat mana-mana je lah. Kita kena berhati-hatilah dengan semua apa yang kita tonton. Tambah-tambah pula akhir zaman ni lah kepada orang Islam lah. Mungkin tahulah pasal akhir zaman ni adalah zaman fitnah, salah satu tanda-tanda besar dia. Jadi apa yang aku boleh cakap adalah betul ada terdapat beberapa tuntutan Malaysia ke atas kawasan-kawasan yang disebutkan tadi itu, tapi alasan Malaysia cukup kuat. Antaranya yang paling utama adalah disebabkan ada pertindihan persempadanan dan juga cara Malaysia berunding, cara Malaysia nak menuntut semua melalui cara yang diplomatik, cara yang aman. Okey, antaranya dia bawa pergi ke International Court of Justice, bawa pergi ICJ dan dia biar ICJ yang menentukan keputusan dia. Dan semuanya dijalankan menerusi rundingan-rundingan secara aman dan damailah, dan juga untuk mencapai orang kata sepakatlah persetujuan di antara kedua-dua negara. Dua-dua negara nak dapat satu solution yang paling terbaik yang orang kata bagi benefit juga dekat kedua-dua negara. So apa yang aku boleh cakap pasal YouTuber apa benda tadi, Kilas Dunia Kilas ni, okey, dia ada terbaca pasal tentera Sulu nak tuntut Sabah tu kan. Jadi dia mengambil kesempatan terhadap berita itu untuk buat konten yang lagi panas, nak orang kata saja nak ungkit balik cerita-cerita lama pasal Malaysia ada menuntut ni menuntut itu, dan most of them dah selesai, tak ada isu. Kalau yang masih tak selesai pun itu sedang dijalankan rundingan secara aman. Jadi janganlah disebabkan kau baca kau punya skrip tu, okey, maknanya apa yang kau cakap tu semua betul lah. Padahal dia sendiri yang cakap dalam video dia tu rundingan secara aman lah, telah diselesaikan dengan cara yang aman lah. Tak ada langsung kata tiba-tiba nak serang, okey. Jadi tajuk dia tu sekadar clickbait sahaja, okey. Siap gempur Malaysia lah, pandai je. Mungkin kawan-kawan YouTuber aku daripada Indonesia boleh buat reaction video kot, okey, dekat video Kilas Dunia ni, yang mana aku nampak sengaja nak melaga-lagakan Malaysia dengan negara-negara yang lain lah. So far aku tengok Malaysia dengan Indonesia okey je. Alah, kalau gaduh-gaduh sikit-sikit tu rebut karipap siapa punya renang siapa punya tu, itu normal lah, itu di kalangan netizen je pun. Tak payah Malaysia dengan Indonesia, korang adik-beradik kawan-kawan pun bergaduh sama sendiri. Dan bila aku tengok dekat bahagian komen dekat video tadi tu, ramai jugalah netizen Indonesia ni dia macam Malaysia, ganyang Malaysia ni, apa Malaysia apa semua kan. Itu aku alah, diorang bukan siapa-siapa pun, rakyat biasa je pun. Sama je lah kita tengok netizen dekat Malaysia ni pun. Ada masa kita tengok netizen Malaysia ni punya backup Malaysia, ada masa kutuk juga Malaysia ni. Jadi kita pejam sebelah mata je lah baca komen-komen daripada netizen ni, tak payah ambil peduli lah. Tapi ada juga komen-komen daripada netizen Indonesia dekat dalam video tu, dia bagi tahu Malaysia dengan Indonesia ni okey je. Baru je dia balik daripada Malaysia, apa semua okey, aman, orang Malaysia ni ramah apa semua, dia pun ada kawan kat Malaysia. Jadi tak ada isu lah benda ni. Ini semua konten je lah, konten je, okey, konten. Tapi orang kata kalau nak buat konten tu berhati-hatilah, sebab ini melibatkan hubungan baik, okey, antara negara-negara ni. Tapi aku yakin yang
part-part tinggi kerajaan-kerajaan untuk negara masing-masing ni diorang tahu cerita yang betul lah. Jadi ini sekadar untuk konten, sekadar nak meracuni pemikiran penonton YouTube netizen saja. Jadi korang jangan salah faham. Okay, so jangan lupa untuk share video ni. Okay, aku dah terangkan secara basic, simple, ringkas pimple jerawat apa yang dah jadi sebenarnya. Okay, benda tu dah settle ke tak settle ke, dan cara kita berunding dengan negara-negara ni, semuanya dalam keadaan aman dan diplomatik. Dan korang juga boleh komen apa yang korang nak komen berkenaan dengan video reaction aku ni. First time ni aku buat video reaction terhadap YouTuber daripada Indonesia ni, sebab dia punya tajuk tu macam boleh mengelirukan orang lah. Jadi aku bagi tahu benda yang betul lah. Okey, macam biasa jangan lupa tekan butang like, butang subscribe dan butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid Arish TV selepas ini, insya-Allah. Okey, awal kau solat jangan lupa baca Quran, selalulah kita berselawat. Kita dah nak akhir zaman 2022, kita tengok kita start pun dengan banjir dan sebagainya. Jadi kita rajin-rajinlah, okey, baiki hubungan kita dengan Allah. Sehingga kita berjumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye bye guys. See ya.